Konsep halal bukanlah menjadi elemen utama pengguna bukan Muslim dalam memilih sesuatu produk makanan. Walau bagaimanapun, ada di antara mereka yang menyadari tentang konsep halal dan mempunyai sudut pandangan yang berbeza dengan produk makanan halal. Oleh itu, objektif kajian ini untuk meneroka faktor-faktor penentu yang berkemungkinan besar boleh mempengaruhi keyakinan pengguna bukan Muslim terhadap konsep halal dan produk makanan halal di Beaufort, Sabah. Tinjauan telah dilakukan di Beaufort, Sabah di mana 100 responden bukan Muslim di Temu Ramah melalui soal selidik berstruktur untuk mengumpulkan maklumat mengenai keyakinan mereka terhadap produk halal di pasaran makanan Malaysia. Seperti yang diketahui, Sabah dikenali sebagai negeri yang mempunyai atau memiliki masyarakat berbilang bahasa, berbilang etnik dan juga berbilang budaya. Seperti yang dinyatakan dalam Jabatan Perangkaan Malaysia, negeri Sabah pada tahun 2019, penduduk Sabah bertambah daripada 3.89 juta pada 2018 kepada 3.9 juta pada 2019 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.2%. Beaufort pula telah mencatatkan 87.4 ribu penduduk pada tahun 2019 yang terdiri daripada 71.3% yang beragama Islam ataupun Muslim, manakala 19.8% beragama Kristian dan 8.9% mempunyai lain-lain agama. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, konsep halal tidak hanya difokuskan sebagai aspek keagamaan tetapi juga mewakili kualiti, kebersihan dan keselamatan makanan. Inti yang disampaikan oleh Siti Hasanah dan Anwar dan Diran 2016, anggapan dari pengguna bukan Muslim terhadap perlakuan makanan halal adalah positif. Seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Nurhaiza, Nuradil dan Hartini pada tahun 2007, makanan halal pada umumnya akan bermanfaat bagi semua pengguna dan bukan hanya untuk umat Islam. Yohanis dan Chok pada tahun 2013 menyatakan bahawa produk makanan halal mempunyai potensi pertumbuhan yang besar dari kalangan bukan Muslim dan lebih banyak penyelidikan diperlukan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna bukan Muslim. Seterusnya, Rezai, Mohamad dan Samsudin pada tahun 2011 telah menekankan bahawa makanan halal mempunyai faedah dan dalam konteks lain, ia termasuk keselamatan kualiti makanan. Ini menyebabkan pengguna bukan Muslim mula menerima dan memberi reaksi positif terhadap makanan halal. Seterusnya, ajaran Islam menggariskan bahawa kita mesti memastikan bekalan atau sumber makanan dan minuman adalah sah dan memenuhi garis panduan pemakanan Islam seperti yang telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah. Menurut Siti, pada tahun 2013, untuk menjamin kualiti makanan halal, industri perlu mendapatkan sijil pengiktirafan halal yang dikeluarkan oleh kerajaan dan tidak sewenang-wenangnya menggunakan logo halal. Menurut Piawaian Malaysia mengenai makanan halal, menyatakan bahawa pengambilan makanan halal yang diproses, dibungkus dan dipasarkan mesti bersih dan selamat sesuai dengan Good Hygiene Procedure (GHP) dan Good Manufacture Procedure (GMP). Ini secara tidak langsung membuktikan bahawa produk makanan halal adalah bersih, berkualiti dan selamat. Pelbagai model telah dicadangkan untuk menjelaskan tingkah laku pengguna terhadap makanan secara umumnya. The Theory of Planned Behavior (TPB) mendalilkan 3 konsep kendiri penentu niat tingkah laku iaitu sikap, norma subjektif dan kawalan tingkah laku yang dirasakan. Ia menilai sejauh mana faktor luaran atau kawalan mempengaruhi tingkah laku pengguna terhadap produk makanan halal. Gambar ini menunjukkan kerangka konsep The Theory of Planned Behavior (TPB) yang menunjukkan faktor penentu keyakinan pengguna bukan Muslim terhadap produk halal di Beaufort, Sabah. Sampel rawak telah diambil iaitu seramai 100 orang responden bukan Muslim telah ditemu ramah melalui soal selidik untuk mengumpulkan maklumat mengenai kesedaran, pemahaman dan tingkah laku pembelian mereka terhadap produk makanan halal dan konsep halal. Responden dipilih secara rawak di pasaraya. Kenapa pasaraya dipilih? Ini kerana ramai tertumpu ke pasaraya untuk membeli makanan
dan untuk mendapatkan bekalan harian. Soal selidik tersebut telah kami bahagikan kepada dua bahagian dan terkandung soalan secara langsung. Bahagian pertama terkandung mengenai sosioekonomi responden, iaitu ciri-ciri demografi mereka seperti usia, pendidikan, jantina, penempatan dan status perkahwinan mereka. Telah ditanya kepada responden bukan Muslim. Pengguna bukan Muslim membeli produk makanan halal bukanlah didorong oleh faktor agama mereka. Oleh itu, kami berpendapat bahawa keputusan menggunakan produk makanan halal didorong oleh konteks lain seperti keselamatan, kebersihan dan kualiti makanan. Oleh itu, bahagian kedua mengandungi sikap pengguna mengenai pengambilan produk makanan halal. Hasil kajian kami telah menunjukkan bahawa kira-kira 2/3 daripada responden berasal daripada bandar dan 1/3 daripada luar bandar. Lebih daripada 60% responden adalah wanita. Sebilangan besar responden sudah berkahwin iaitu seramai 71% berbanding yang belum berkahwin iaitu 29%. Majoriti responden yang ditemu ramah berumur antara 26 hingga 40 tahun iaitu seramai 49%, dan kebanyakan mereka iaitu dalam 51% berpendidikan di peringkat pengajian lebih tinggi. Berdasarkan hasil kajian ini, kebimbangan mengenai keselamatan makanan secara positif mempengaruhi kebarangkalian sikap pengguna terhadap produk makanan halal sebanyak 1/41. Ini menunjukkan bahawa peranan yang dimainkan oleh keselamatan dan kebersihan makanan dalam mempromosikan produk makanan halal adalah sangat positif. Bekali anggaran untuk kualiti produk halal pula adalah positif dan signifikan pada tahap keyakinan 95%. Ini menunjukkan bahawa kesan positif akan muncul apabila produk makanan halal menjadi lebih berkualiti dan ketika penentu itu berkembang, dan kemungkinan tahap sikap akan meningkat kepada 1/59 kali juga. Di bahagian umur pula, kami telah klasifikasikan kepada dua kumpulan iaitu atas 40 tahun dan bawah 40 tahun. Menunjukkan bahawa ketika responden semakin tua, tahap kesedaran mereka terhadap kelebihan penggunaan produk makanan halal ini adalah 2/71 kali lebih sedikit berbanding dengan kumpulan responden yang lebih muda. Ini mungkin menunjukkan bahawa responden yang lebih muda mendapat maklumat tentang kelebihan ini kerana mereka lebih terdedah kepada media dan maklumat mengenai prinsip dan produk halal. Responden dari kawasan bandar 2/13 kali lebih cenderung mengetahui manfaat makanan halal berbanding dengan pengguna dari kawasan luar bandar. Ini juga mungkin disebabkan oleh kerana mereka lebih terdedah dengan produk makanan halal. Keseluruhan hasil dari kajian ini mendapati bahawa faktor luaran iaitu demografi adalah mempengaruhi kesedaran terhadap faktor dalaman seperti kualiti, keselamatan dan kebersihan dalam menentukan keyakinan pengguna bukan Muslim terhadap produk makanan halal di Beaufort, Sabah. Untuk pengetahuan semua, kajian ini mempunyai beberapa kepentingan. Yang pertama adalah untuk industri hospitality, iaitu kajian ini akan memberikan gambaran umum mengenai persepsi dan keyakinan bukan Muslim mengenai produk halal. Ini akan meningkatkan penerimaan produk yang disahkan halal di kalangan pengguna bukan Muslim. Yang secara tidak langsung ia juga akan memberikan impak yang positif terhadap industri perhotelan khususnya. Mereka akan menambah bilangan produk halal di permis mereka. Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah terhadap pelanggan. Lebih-lebih lagi, kajian ini akan bermanfaat bagi pengguna Muslim dan bukan Muslim dari produk yang disahkan halal. Hasil kemudian akan memberikan maklumat penting mengenai faktor dan spesifikasi di mana ini akan sangat membantu mereka ketika mengenal pasti produk halal yang berada di pasaran. Sekaligus dapat meningkatkan lagi tahap kesedaran dan keyakinan mereka terhadap produk halal. Dan seterusnya, kepentingan yang terakhir adalah bagi institusi pendidikan di mana kajian ini dapat memberikan nilai akademik terutamanya kepada para pelajar. Pada akhir kajian ini, kami berharap dapat memberikan sedikit pengetahuan, maklumat berharga dan kesedaran mengenai isu-isu produk halal yang dihadapi dalam industri perkhidmatan makanan dan juga meningkatkan penemuan akademik dan literatur. Sebagai kesimpulannya, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor penentu yang berkemungkinan besar untuk mempengaruhi keyakinan pengguna bukan Muslim terhadap konsep halal dan produk makanan halal di Beaufort, Sabah.
Kajian ini menunjukkan bahawa secara umum, keyakinan produk makanan halal ditentukan oleh faktor dalaman seperti kualiti, keselamatan dan kebersihan, dan juga faktor luaran seperti demografi mereka yang saling berhubung kait. Mungkin sebelum ini, pengguna bukan Muslim sering beranggapan bahawa makanan halal adalah cuma berkaitan dengan cara penyembelihan haiwan. Namun, dapat dilihat bahawa kesedaran mereka terhadap produk makanan halal yang merangkumi thayyiban, di mana produk tersebut perlulah bersih, berkualiti dan selamat untuk dimakan atau digunakan semakin tinggi. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa kebersihan, keselamatan makanan dan kualiti makanan, usia, tahap pendidikan dan kawasan tempat tinggal merupakan penentu penting sikap pengguna terhadap pemahaman mereka mengenai prinsip halal dan keyakinan mereka terhadap produk makanan halal.